Dia buat PKP. PKP, 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 duk PKP, 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 PKPD, KPD, PKP, macam-macam PKP. Dia tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka sampai ada orang buat lagu lagi. Dia buat PKP. Dia buat lockdown. Dia tutup sepadan. Dia tutup parlimen. Januari 2021. Dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, berlaku peristiwa-peristiwa ini. So daripada sini kita dapat nampak sebenarnya bagaimana keuangan negara kita, orang yang menyebut tentang bersih, orang yang menyebut tentang stabil, orang yang menyebut tentang tidak ada kluster mahkamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Hari ini kita nak cerita pasal abah kau. Abah kau yang menjadi ahli parlimen di Paguh. Menceritakan soal jana wibawa, duit bawah meja, duit wan jana wan wibawa, duit yang dikeluarkan bilion ringgit untuk bagi projek kepada bumi putra rakyat orang-orang Melayu. Tiba-tiba projek ni Cina dapat, Tokyo Perabot dapat, tiba-tiba duit masuk ke dalam akaun parti itu, masuk ratus juta ke dalam akaun parti, masuk duit ni banyak untung jadi abah. Jadi Perdana Menteri ni banyak untung gila-gila orangnya. Sebab apa? Barulah dapat duit banyak. Duit masuk akaun parti ratus juta. Dapat projek bagi ke anak-anak menantu. Tambah lagi projek kepada anak-anak menantu. Tapi Alhamdulillah, Allah izinkan perkara ni kantoi. Allah izinkan tersebar duit masuk ke dalam akaun Parti Bersatu 300 juta ringgit. Parti Bersatu baru duduk di dalam kerajaan baru 3 ke 4 tahun je. Dengan statement bank, penyata bank yang didedahkan, dibongkarkan, bukan main dengan bangganya, geng-geng Parti Persatuan sebarkan. Inilah penyata bank. Penyata bank Parti Bersatu. Bila dah terdedah kan, orang pun yang mana rakyat yang tambah-tambah ahli-ahli politik yang mana dah berurusan dengan parti PKR, pimpinan parti PKR, pimpinan parti-parti amanah, parti DAP tak puas hati. Why? Parti baru duduk di dalam kerajaan baru berapa tahun saja, tiba-tiba boleh ada duit ratus juta. Jadi pakatlah pibat laporan. Bila buat laporan kepada SPRM tengok, duit ni daripada syarikat ni. Syarikat ni dapat projek daripada Jana Wibawa. Bila tengok, Jana Wibawa punya ni, kenapa dia buat duit ke dalam akaun Parti Bersatu? Terus pergi panggil lah syarikat tu. Bila pergi panggil syarikat tu, apa kepentingan hang mengakibatkan hang boleh pergi buat duit ke dalam akaun Parti Bersatu? Waktu tu lah kantoi. Jadi Muhyiddin Yassin didakwa. Apabila didakwa di mahkamah, sebab berlaku sedikit bukti-bukti kurang apa semua, dia dapat di NAA. Pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin soal pertuduhan Jana Wibawa punya duit sakau ni digugurkan. Tiba-tiba nak abang pergi apa, tiba-tiba ditarik balik. Mahkamah menarik balik dan kes Muhyiddin 4 pertuduhan di atas Muhyiddin Yassin diteruskan 232.5 juta ringgit. Pertuduhan 232.5 juta tau. Disambung balik kepada Muhyiddin Yassin. Tepuk day nak ambil gambar. Muhyiddin garuk kepala tu. Jadi sekarang kita tengok. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Monit soal Muhyiddin Yassin DAA dilepaskan dan dibebaskan, ditarik balik oleh mahkamah dan diteruskan perbicaraan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Monit. Now, tempoh hari Muhyiddin Yassin mengatakan, dia kata bila disebut tentang cerita ada satu kes tu lah tentang Muhyiddin Yassin kan, dia kata saya sendiri dalam kes saya telah dilepaskan kes Jana Wibawa. Saya dituduh bermacam-macam dalam kes Jana Wibawa. Jana Wibawa ni saya dikatakan korup, tetapi mahkamah telah melepaskan saya. Dia kata. Rupanya saya cakap dalam live saya, mahkamah tak lepaskan Muhyiddin Yassin.
Mahkamah tak lepaskan Muhyiddin Yassin. Yang silap dalam kes Muhyiddin Yassin adalah apa, tuan-tuan? Kesilapan dia pada technical issues, iaitu defektif sewaktu buat charges. Pertuduhan itu ada defektif, menyebabkan hakim Mahkamah Session mengatakan bahawa boleh dibuang. Kes itu DAA, Discharge Amendment kata. So pendakwa raya tak puas hati. So dia pun pergi merayu. Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan pada hari ini. Okay. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan projek Jana Wibawa. Panel 3 hakim Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadhariyah Said Ali hari ini suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lalu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadhariyah memutuskan pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur, kata Hadhariyah. Pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dan dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukan secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa butiran dan perincian akan didedahkan semasa perbincangan. Menegaskan bahawa pertuduhan mestilah memenuhi butir-butiran yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dengan dakwaan. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas, di Mahkamah Session, Muhyiddin minta dibicarakan di atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Jana Wibawa. 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Sub 1 menuduhnya menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk meminta suapan bernilai 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara Mac 2020 sehingga Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Buhari Equity, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, manakala individu terbabit adalah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentang di bawah Seksyen 4 Sub 1 Sub B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan Amla TFPUAA dibaca bersama Seksyen 87 Sub 1 Akta sama. Alright. Wang itu didakwa dicuci dengan menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pengubahan wang haram adalah kesalahan menyamarkan aset kewangan supaya ia boleh digunakan tanpa pengesanan aktiviti haram yang menghasilkannya. Okey. Kes ahli Parlimen Paguh ditetapkan pada sebutan di Mahkamah Session pada 4 Mac ini. Baik. Untuk kes ini, tuan-tuan, dia ada berkaitan bila dia dituduh di bawah amla, di bawah rasuah, maka dia akan juga dituduh di bawah amla. So bila dituduh rasuah tersebut diminta dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Amla itu dibicarakan di Mahkamah Session. So tempoh hari amla itu ditunda dahulu pending kepada keputusan berkenaan dengan perkara ini. So sekarang ini perkara ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, maka dengan itu Mahkamah Session boleh meneruskan pendakwaan terhadap amla. Now, boleh tak dia meminta untuk rayu lagi? Boleh. Dia ada satu lagi proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kan, di Mahkamah Persekutuan untuk perkara ini. Dan pada pandangan saya bolehlah, tapi tak tahulah sama ada mereka akan merayu atau tidak tentang perkara ini. So kalau tidak, dan kita tengok macam mana. Alright. So bila dia didakwa, tuan-tuan, perkara ini didakwa dan diteruskan. So adakah DAA itu Discharge Amendment tu akan dibuang? Ya, dia akan dibuang.
kes ini akan diteruskan, pendakwaan itu akan diteruskan, dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. Kan? Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. So daripada situ kita dapat nampak bahawa kes ini diteruskan. Kan? Wan Saiful Wanjan ada kes, dia ada kes, menantu Hamzah Zainuddin pun ada kes, menantu dia pun ada kes. Saya kata itu, even Rafizi sebut tadi kan, tuan-tuan ingat dia tutup parlimen, dia tutup negara, buat darurat, tutup parlimen. Tuan-tuan perasan tadi sehingga Ogos 2021. Kan, tuan-tuan saya baca tadi bahawa perkara ini dilakukan di antara Mac 2020 sehingga 20 Ogos 2021. Tuan-tuan ingat tak bila parlimen ditutup? Bila darurat itu berlaku? Januari 2021. Dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, berlaku peristiwa-peristiwa ini. Berlaku peristiwa-peristiwa ini. So daripada sini kita dapat nampak sebenarnya bahawa bagaimana keuangan negara kita, orang yang menyebut tentang bersih, orang yang menyebut tentang stabil, orang yang menyebut tentang tidak ada kluster mahkamah, sekarang ini mereka yang menjadi kluster mahkamah, tuan-tuan. So kalau mereka menolak Zahid Hamidi kerana kluster mahkamah, Pas pun kita rakyat patut tolak Zahid kerana ada sebagai kluster mahkamah. So boleh tak kita kata rakyat wajib tolak Muhyiddin Yassin kerana dia juga adalah kluster mahkamah. Ni aku nak tanya hampa. Sekian daripada saya. Okey kan. Hakikatnya depa pun kluster mahkamah. Tara mana dia cerca geng-geng kluster mahkamah daripada Barisan Nasional. Terutama Zahid Hamidi. Depa boykot Zahid Hamidi. Sedangkan Zahid Hamidi itu adalah presiden parti. Tara mana sebab dia ada pertuduhan di mahkamah. Allahu Akbar. Dia dicerca, dihina, diboykot, dipelbagai di dalam kepada Zahid Hamidi. Kata tuduh Zahid Hamidi rasuah, Zahid Hamidi itu, Zahid Hamidi ini. Pelbagai dia buat tuduhan. Kan? Last sekali bila baca balik antara 47 pertuduhan Zahid Hamidi, cuba pergi baca balik. Pertuduhan rasuah, apa yang ku faham, apa yang ku ingat, hanya ada 2 saja pertuduhan rasuah. Pembelian rumah banglo, 2 biji rumah banglo, ada berlaku rasuah, pertuduhan terhadap Zahid Hamidi, pertuduhan rasuah berkaitan pembelian 2 biji rumah. Dia contoh macam dia beli rumah tu mungkin dalam harga yang tak masuk akal. So dia buat pertuduhan mengatakan ada berlaku rasuah lah, sebab tu Zahid Hamidi boleh beli rumah tu dengan harga yang murah. Tapi dia pun tak dapat buktikan. Of course lah, siasatan mesti akan pergi panggil owner rumah yang asal. Pergi panggil owner ke ataupun pemaju ke ataupun syarikat yang jual rumah tu, of course lah akan berlaku siasatan kepada owner rumah tu, tuan asal rumah tu. Dan rumah tu Zahid Hamidi buat untuk rumah-rumah orang tua dan anak-anak yatim. Itu pertuduhan rasuah yang aku ingat di dalam 47 kes. Dan macam-macam lah hampa boleh pergi baca antara 47 kes. Jadi aku nak buat yang pasal Muhyiddin ni, cuba hampa fikir 232.5 juta ringgit masuk ke dalam akaun parti, dan 232.5 juta itulah yang dibuat pertuduhan kepada Muhyiddin Yassin dan digugurkan, dilepaskan dan dibebaskan. Tiba-tiba pendakwa raya buat rayuan kepada hakim, dan hakim membenarkan pertuduhan ini diteruskan. So sekarang dilepaskan dan dibebaskan, dah tak wujud dah kepada Muhyiddin Yassin, dan Muhyiddin Yassin kena fight di mahkamah bersama Hisham peguam dia, peguam kepada Najib Razak. Jadi cuba hampa fikir logik, kalau Muhyiddin Yassin tak jadi Perdana Menteri, adakah boleh dapat duit sebanyak tu? Cuba hampa fikir, kalau Muhyiddin Yassin tak jadi Perdana Menteri, adakah duit boleh masuk ke dalam akaun Parti Bersatu sebanyak itu? Kalau dia tak jadi, of course lah duit tak akan masuk walaupun 1 sen. Sebab dia menjadi Perdana Menteri dan tempoh duit keluar masuk waktu tu sepanjang Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah dibuat pertuduhan. Sebab itulah bila
tersebarnya statement bank, penyata bank Akaun Parti Bersatu, kan? Tersebarnya tu sebab setiap tahun setiap parti politik perlu menyerahkan penyata bank kepada ROS. Orang kata declare lah, ataupun declare lah, mudah cakap. Declare aset parti ke, akaun bank parti ke, sama lah macam NGO pun kena buat macam tu juga. Jadi perjalanan duit apa semua ni ROS akan tahu. Jadi untuk ROS perhatikan setiap parti-parti politik ataupun NGO. Jadi kalau Muhyiddin Yassin tak jadi Perdana Menteri, memang duit tak masuk. Tapi sebab dia jadi Perdana Menteri, duit masuk. Apa yang mengakibatkan duit boleh masuk ke dalam akaun dia sebanyak tu? Total semua hampir 300 juta ringgit yang masuk ke dalam akaun parti. Yang dibuat pertuduhan, yang digugurkan ni, yang macam Iswadi cakap tadi, itu 4 ke 5 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram, dan ada salah guna kuasa sebab dia menjadi Perdana Menteri. Faham tak? Maksud aku, yang duit sebanyak tu boleh masuk ke dalam akaun dia disebabkan, macam Iswadi cakap, dia buat PKP, duk PKP, macam-macam PKP. Dia tutup buka siap sampai ada orang buat lagu lagi. Dia buat PKP. Dia buat lockdown. Dia tutup sepadan. Dia tutup parlimen. Dia dapat darurat. Apabila satu-satu kerajaan tu dia dapat memerintah negara dan dia dapat darurat perbelanjaan negara, kita tak perlu bentang. Apa-apa yang berlaku, kerajaan terus boleh pakai duit. Boleh ambil duit, boleh pakai terus. Tak perlu nak membentangkan kepada di dalam sidang parlimen. Tak perlu. Sehingga sebab tu dia boleh ambil kesempatan ni meluluskan projek Jana Wibawa untuk Bumi Putra, tapi Cina pun boleh dapat projek tu. Sedangkan itu projek untuk orang Melayu saja. Tapi dia bagi kepada Cina pun dapat projek tu. Adil ke tak adil? Itulah orang kata salah guna kuasa. Pertuduhan yang dikenakan terhadap Muhyiddin Yassin. Adakah pula bila satu-satu syarikat tu dia dapat projek tu 5%, 2%, 5%, 10%, jadi dapat projek 1 bilion, boleh 10%, 10 juta ke 100 juta boleh masuk dalam akaun. 100 juta masuk dalam akaun. Tengoklah, hampa fikir sendirilah kan. Jadi aku alhamdulillah, aku bersyukur sangat dan aku puas hati sangat. Nasib baik Penawar Raya bersetuju nak buat rayuan dan alhamdulillah hakim dah menentukan dan hakim bersetuju untuk pertuduhan ini diteruskan. Jadi alhamdulillah, kita nantikan 4 April, 4 hari bulan 4 2024. Oh sedap nombor tarikh ni. Kita nantikan dan kita tunggu. Tengok apakah keputusan mahkamah. But of course lah, keputusan ni pun akan dirayu lagi. Sebab waktu keputusan dapat dilepaskan dan dibebaskan, kita berpeluang daripada pihak Pendakwah Raya berpeluang untuk buat rayuan. Okey, so bila buat rayuan, hakim buat keputusan, okey, pertuduhan diteruskan. Jadi bila hakim dah buat keputusan, pertuduhan diteruskan, of course daripada side Muhyiddin pula akan buat rayuan pula, minta digugurkan balik. Faham tak? Hisham Teh Poteh ni akan buat rayuan supaya gugurkan balik pertuduhan ni. Dia sama macam tu dia yang akan berlaku. Jadi tak apalah, kita nantikanlah, kita tengok video untuk yang akan datang, apa yang akan berlaku, apa-apa kita tengok untuk yang akan datang, insya-Allah. Aku harapkan Allah Maha Adil, Allah akan menunjukkan, Allah akan tengok, insya-Allah kita boleh berfikir Allah Maha Adil. Allah tahu setiap satu sen duit kita, setiap apa yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita lakukan, semua Allah tahu. Sama ada Allah nak buka aib kita ataupun Allah nak tutup aib kita. Jadi insya-Allah jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.